Berkenaan dengan penstrukturan semula subsidi diesel, saya mohon agar kerajaan mempertimbangkan semula cadangan ini khususnya di wilayah Sabah dan Sarawak. Majoriti rakyat Sabah menggunakan diesel secara harian untuk meneruskan kehidupan. Semua peringkat menggunakan komoditi ini. Yang paling terkesan adalah kami di Sabah. Cash handout pula adalah penambahan sebanyak RM2 bilion, iaitu penambahan 25% yang akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima, merangkumi 60% populasi dewasa. Namun sejauh mana bantuan ini dapat cover peningkatan kos sara hidup akibat pengurangan subsidi, ini belum kita ketahui. Jika kerajaan ada pengiraannya, mohon dibentangkan. Tuan Yang di-Pertua, saya rujuk tinjauan fiskal 2024, iaitu mengenai komitmen jaminan kerajaan bagi tahun 2022 dan 2023. Hanya 0.1% sahaja peningkatan di bawah entiti dana infra nasional berhad yang sepatutnya membiayai projek Pen Borneo Package Sabah. Soalan saya, sejak dari 2018 hingga belanjawan 2024, saya lihat peruntukan yang disediakan bagi Pen Borneo Sabah dan Sarawak hanya RM2 bilion ringgit. Jika mengambil kira hanya ini sahaja peruntukan yang disediakan setiap tahun, jika dibahagi 2 dengan Sarawak, 19 package di Sabah yang disebutkan akan mengambil masa 15 tahun untuk disiapkan. Justru adakah hanya RM2 bilion setiap tahun ini atau ada pembiayaan yang lain? Jika ada, nyatakan entiti yang akan membiayai projek ini. Tuan Yang di-Pertua, saya mau tanya, bilakah agaknya Kerajaan Persekutuan akan menyelesaikan isu-isu perundangan mengenai 4 perkara berkaitan petroleum, iaitu royalti minyak dan bayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah Akta 750 dan hak negeri ke atas pelantar benua? Walaupun kebersamaan Sabah membentuk Persekutuan Malaysia didorong oleh keyakinan berasaskan documented agreement dengan terma-terma yang kukuh dan sahih, adalah mengecewakan bila mana terma-terma tersebut tidak dipatuhi dan tidak dilaksanakan. Here we are after 60 years. Sabah adalah wilayah yang luas dan memerlukan dana yang besar untuk pembangunan. Itu harus difahami. Apa yang harus difahami juga adalah hak Sabah mendapatkan bahagian dari hasil yang diperolehi dari tanah Sabah itu sendiri. Dia Sabahan, begitu sekalipun bukan bermakna segala kepincangan yang membelenggu Sabah is totally Malaya made. Kita tidak boleh terus-terus salahkan Malaya. Kita cakap mau jadi macam Sarawak, tapi kita tidak fikir macam orang Sarawak. Kita tidak bertindak macam orang Sarawak. Kita Sabahan juga harus lihat diri sendiri. Jangan kita menjadi hamba kepada ketamakan sehingga menggadai Sabah. Pun begitu masih kita bilang demi rakyat. Tanggungjawab kita adalah juga Sabah, untuk jaga Sabah dan bukan kasih kaya diri. Pada akhirnya kita akan dikenang atas tindakan baik buruk kita. Saya cakap ini berkali-kali dan saya mau cakap lagi sekali. No Sabahan is bigger than Sabah itself. Terima kasih.